Okey. Dalam tangan Amar sekarang ada dua benda. Satu duit shilling, satu lagi ceper. Sekarang Amar akan masukkan shilling ke dalam air dulu. Tengok apa jadi. Tengok. Okey, Amar, shilling tu tenggelam ke timbul? Tenggelam. Okey, yang kedua masuk ceper. Tenggelam ke timbul? Timbul. Timbul. Okey, sekarang Amar angkat perlahan-lahan daripada tepi. Mak nak tengok daripada tepi. Mak tak nampak tangan Amar tutup. Alih tangan Amar. Alih tangan Amar. Tepi tangan Amar tu. Okey, sekarang kita nampak cepi dekat bawah, shilling cepi dekat atas, shilling dekat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, tadi sebelum saya mulakan, kalau awak perasan tadi kita ada satu video klip yang pendek. Anak saya menunjukkan satu aktiviti yang dia bermain dengan satu bikar air. Okey, satu bikar air. Mula-mula dia masukkan duit shilling 50 sen, kemudian dia masukkan cepek. Okey, shilling itu jatuh ke bawah, okey, tenggelam, manakala cepek itu terapung. Baik, kenapa keadaan ini berlaku? Okey, jadi sebenarnya situasi itu adalah menggambarkan subtopik yang kita nak masuk hari ini, subtopik 1.5. Okey, 1.5. Tajuk dia apa? Tajuknya ialah ketumpatan. Okey, ketumpatan. Jadi itulah dia subtopik yang kita nak masuk hari ini. Okey, kenapa ada objek tenggelam? Kenapa ada objek timbul? Okey, kalau awak tengok di laut kalau awak suka pergi ke Port Dickson, awak tengok satu kapal yang besar tapi timbul. Okey, timbul. Shilling yang kecil taruh dalam air, tenggelam pula. Kenapa jadi macam tu? Okey. Okey. Jadi hari ni kita tak terang apakah dia ketumpatan. Kita nak belajar apakah dia ketumpatan. Baik. Ketumpatan itu apa maksudnya? Itu benda yang pertama kita tahu. Apa maksud ketumpatan? Jadi ketumpatan bermaksud jisim per unit isi padu. Okey? Jisim per unit isi padu. Okey? Jadi apakah formula untuk menerangkan ketumpatan? Formulanya ialah jisim dalam gram dibahagikan dengan isi padu dalam sentimeter padu. Okey? Baik. Bila jisim dalam gram dibahagikan dengan isi padu sentimeter padu, jadi unit bagi ketumpatan ialah gram per sentimeter padu. Ataupun awak boleh juga tulis dalam bentuk gram cm negatif 3, sama sahaja. Okey, awak nak tulis yang ini ataupun yang ini boleh, salah satu. Okey, jadi dalam peperiksaan kalau awak ditanya apakah unit bagi ketumpatan, jawapannya yang ini ataupun yang ini. Okey, kalau awak tulis dua-dua pun markah tu tak satu. Faham? Jadi satu cukuplah, tak payah tulis dua-dua. Baik. Macam mana kita nak gambarkan formula bagi ketumpatan? Ini formula dia. Okey? Jadi nak gambarkan formula dia, kita boleh menggunakan sebuah segitiga, jisim, ketumpatan, isi padu. Okey? Jadi nak dapatkan ketumpatan, apa nak buat kalau dapat ketumpatan? Kita tutup ketumpatan. Okey, tutup kata ketumpatan, kita akan nampak jisim dengan isi padu. Jadi, apa nak buat macam tu? Okey, apa nak buat kat sini? Nak dapat ketumpatan, kita tutup ketumpatan, kita nampak jisim dengan isi padu. Jadi, jisim bahagi isi padu. Sama lah kat sini. Jisim bahagi isi padu. Dapatlah ketumpatan. Okey, katakanlah soalan dah kasih awak ketumpatan, soalan dah kasih isi padu, tapi soalan kata cari jisim. Macam mana nak buat? Tutup jisim pula. Tutup jisim. Okey, bila awak tutup jisim, awak nampak apa? Awak nampak ketumpatan dengan isi padu. Jadi apa nak buat? Kalau sebelah menyebelah, ketumpatan dengan isi padu kita kena darab. Okey, sebelah menyebelah kena darab. Jadi jisim sama dengan ketumpatan darab isi padu. Okey, katakanlah soalan kata
ketumpatan. Jadi nak buat macam mana? Sama juga, jisim bahagi dengan ketumpatan, awak dapat isi padu. Itu cara menggunakan segitiga ni. Okey? Jadi segitiga ni penting untuk awak ingat dalam kedudukan yang betul. Okey, jisim, ketempatan, isi padu. Nak dapat jisim, ketempatan, darab, isi padu. Nak dapat ketempatan, jisim bahagi isi padu. Nak dapat isi padu, jisim bahagi ketempatan. Itu caranya. Okey? Baik. Sekarang, macam mana kita nak menggunakan formula ini? Katakanlah awak diberi dua objek. Okey? Katakan awak diberi dua objek. Okey, objek A, objek B. Okey? Objek A, objek B. Okay, objek A dan objek B, soalan kata cari ketumpatan objek A, cari ketumpatan objek B. Okey, dia dah kasih awak 40 gram, 40 gram. Jadi gram ini menggambarkan jisim. Okey, gram menggambarkan jisim. Okey, kemudian diberi pada awak objek A 4 cm padu, objek B 2 cm padu. Ini menggambarkan apa? Sentimeter padu menggambarkan isi padu. Okey, isi padu. Jadinya objek A, objek B ini dia suruh cari apa kat sini? Bila dia kasih awak jisim, bila dia kasih awak isi padu, maknanya objek A dan objek B dia suruh awak cari apa? Ketumpatan. Itu sebab awak nampak jisim dengan isi padu. Faham tak? Okey. Jadi berapakah ketumpatan objek A, berapakah ketumpatan objek B? Okey. Jadi 40 bahagi 4. Berapa jawapan dia anak-anak? Berapa jawapan dia? 40 bagi 4. Matematik. Jawapan dia ialah 10. Okey, 10. Sekarang nak tulis macam mana? Tengok 40 bagi 4 dapat 10. Okey, awak nampak ni gram. Gram. Saya yang padu kat bawah kan? Jadi gram per sentimeter padu. Okey, jadi inilah ketumpatan objek A. Okey, objek B pula 40 gram per 2 cm padu. Jadi 40 bagi 2. Awak dapat berapa? 20. Okey, 20 cm 20 gram. 20 gram per sentimeter padu. Okey, sudah dapat kat situ. 20 gram per sentimeter padu. Baik, bila awak tengok di sini, awak nampak objek A 10 gram per sentimeter padu, objek B 20 gram per sentimeter padu. Jadi ada perbezaan ketumpatan. Baik, apa maksud perbezaan ketumpatan di sini? Okey, bila ketumpatannya kecil, objek itu dipanggil sebagai kurang tumpat. Okey, ketumpatan kecil maknanya objek itu ialah kurang tumpat. Bila ketumpatannya besar, maknanya objek itu adalah lebih tumpat. Okey? Jadi, apakah kesimpulannya di sini? Kesimpulannya kita boleh katakan ialah, kita tengok perkataan di sini. Kita tengok perkataan ni. Perkataan di sini ialah lebih tumpat. Okey? Lebih tumpat. Jadi, kesimpulan objek A ke B yang lebih tumpat? Objek B. Okey? Objek B lebih tumpat dari objek A. Okey. Okey. So, objek B lebih tumpat dari objek A. Okey. Jadi, kalau ketumpatannya besar, objek itu lebih tumpat. Kalau ketumpatan kecil, objek itu kurang tumpat. Okey. Jadi, apa kepentingannya kita nak tahu mana lebih tumpat, mana kurang tumpat ni? Okey, apa kepentingannya? Kita tengok dekat sini nombor 2. Okey, bahan yang lebih tumpat. Okey, bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Bahan yang kurang tumpat akan terapung. Baik, saya nak kita ingat kembali. Ingat kembali eksperimen yang anak saya buat tadi. Okey, yang mula-mula tadi. Okey, anak saya gunakan apa? Duit shilling dengan cepek. Okey, yang tenggelam ialah shilling. Yang terapung ialah cepek. Betul? Jadi sekarang ini yang mana lebih tumpat? Shilling ke cepek? Lebih tumpat ialah shilling. Kurang tumpat ialah cepek. Macam mana awak tahu? Sebab apa? Sebab
shilling dia tenggelam. Jadi tenggelam lebih tumpat. Cepet terapung. Terapung maksudnya apa? Kurang tumpat. Okey? Jadi itulah sebabnya kita kena cari ketumpatan. Okey? Okey. Sekarang, apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengira ketumpatan? Apa kaedah? Okey. Tengok kat sini Kaedah yang boleh digunakan untuk mengira ketumpatan ialah kaedah sesaran air. Okey, ingat lagi tak kaedah sesaran air? Ingat lagi tak? Kalau awak ingat video yang sebelum ini, minggu lepas, yang saya kongsikan pada hari Jumaat, saya ada ajar tentang kaedah sesaran air. Baik, macam mana kaedah sesaran air digunakan untuk mengukur ketumpatan? Okey, kita tengok contoh yang saya berikan di sini. Contoh. Okey, satu soalan kat sini. Jisim sebiji batu bersamaan 15 gram. Okey, jisim 15 gram. Cari ketumpatan batu. Okey, soalan kata cari ketumpatan batu. Jadi maklumat yang awak ada jisim 15 gram. Awak nak cari ketumpatan. Okey, kita tengok balik kepada formula. Nak cari ketumpatan mesti ada jisim dengan isi padu. Betul? Jisim awak dah ada. Isi padu tak ada. Okey, isi padu tak ada. Jadi macam mana cara nak tentukan isi padu? Itulah sebabnya kaedah sesaran air perlu digunakan untuk mengira ketumpatan. Okey, katakanlah ini batu. Contohlah ini bukan batu tapi contohlah. Okey, contoh. Ini batu batulah contoh Saya kasih ke awak, saya kata okey, batu ni berjisim 15 gram. Okey, saya kata awak cari ketumpatan batu ni. Jadi masa inilah awak akan gunakan kaedah sesaran air. Okey, awak gunakan kaedah sesaran air, awak perlukan apa nama benda ni? Namanya ialah apa? Silinder penyukat. Okey? Silinder penyukat. Apa awak perlu masukkan dalam silinder penyukat? Yang dari air ni. Apa yang awak masukkan ni? Apa? Air. Pandai air. Okey? So awak ambil air, awak masukkan dalam silinder penyukat. Okey, lepas masukkan air dalam silinder penyukat, apa yang kita kena buat? Kita kena apa? Ambil bacaan. Okey, ambil bacaan. Okey, ambil bacaan. Katalah bacaan dia 20 cm padu. Okey, katakan 20 cm padu. Okey, lepas tu ambil batu tadi yang awak tak tahu berapa isi padu dia, awak masukkan ke dalam silinder penyukat yang berisi air tu kan? Masukkan. Bila masuk je, aras air akan naik. Okey, bila aras air naik, awak pun bacalah kali ke-2. Katakan air naik kepada 25 cm padu. Okey, 25 cm padu. Jadi isi padu batu berapa? Ingat lagi tak? Isi padu batu berapa? B, bacaan B tolak bacaan A. Jadi awak buat apa? 25 tolak 20. Betul? Ingat lagi tak? Jadi jawapannya awak akan dapat 5. Okey, 5 cm padu. Okey, 5 cm padu. Jadi sekarang bila dah ada isi padu, boleh tak kita cari ketumpatan? Boleh tak? Boleh. Gunalah balik formula ni. Nak cari ketumpatan, jisim bahagi dengan isi padu. Sini saya dah tulis. Jisim bahagi isi padu. Jadi ambillah jisim 15 gram. Bahagikan dengan isi padu. Berapa isi padu? 5 cm padu. Okey, 5 cm padu. Jadi awak akan dapat ketumpatan 15 bagi 5. Berapa jawapan dia anak-anak? Berapa? 3. Pandai. 3. Nak tulis 3 sahaja ke? Boleh tinggal macam tu tak? Tak boleh? Apa nak tulis? Tulislah unit isi, unit ketumpatan. Unit ketumpatan. Apa dia? Tengok atas. Apa? G. Lepas ni apa? Per cm padu. Okey? Gram per sentimeter padu. Itulah dia. Okey? Jadi inilah dia ketumpatan. Jadi inilah cara menerangkan fenomena kenapa ada objek timbul, kenapa ada objek tenggelam di dalam air ataupun di dalam apa-apa cecair. Okey, itulah cara nak menerangkan. Jadi lepas ni sebab awak dah belajar tentang ketumpatan, katakan awak pergi Port Dickson,
Okay, for listen. Adik awak, katakan adik awak tanya, abang. Okay, katakan adik awak tanya, abang Danish. Okay, abang Danish, kenapa kapal tu tak tenggelam dalam air walaupun besar dan berat? Apa awak nak kata? Awak kena cerita pasal ketumpatan. Awak katalah objek yang kurang tumpat akan terapung. Okey, kemudian adik awak ambil batu. Okey, katakan adik Rubaisyah ambil batu balik. Okey, adik Rubaisyah balik batu, masuk dalam air. Okey, masuk dalam air terus tenggelam. Adik Rubaisyah pun tanya, kakak kenapa batu tenggelam? Jadi Rubaisyah ceritalah, kerana objek yang lebih tumpat akan tenggelam. Itu penerangannya. Jangan kata beratlah, besarlah, jangan cerita macam tu. Ya, cerita pasal ketumpatan. Itu cara nak menerang. Baik. Sekarang nota. Okey, hari tu awak dah salin kan? So hari ni kita masuk subtopik baru 1/5 ketumpatan. Okey, 1/5 ketumpatan. Awak salin nombor 1. Saya terang ya, tengok baik-baik. 1 awak salin sampai sini, sampai segitiga ni. Okey, sampai segitiga, lepas tu awak salin yang ini. Faham? Ni yang kotak merah ni awak salin dekat bawah segitiga. Dapat Awak salin 1 sampai segitiga, bawah segitiga salin kotak merah ni. Okey. Kemudian dah salin kotak merah, baru salin nombor 2, 3, 4. Okey. Selepas salin 2, 3, 4, nak salin mana? Salin kotak yang merah yang bawah ni pula. Faham? Gambar ni pun lukislah cantik-cantik. Okey? Baik. Selesai dah. Okey. Selepas dah salin 1, 2, 3, 4. Okey, baru salin nombor 5. Okey. Okey. Sekarang kita tengok faktor yang mempengaruhi ketumpatan. Okey. Faktor yang pertama, jisim. Okey, jisim. Baik, bagaimana jisim mempengaruhi ketumpatan? Tengok kat sini. Lagi besar jisim, lagi besar ketumpatan. Okey. Lagi besar jisim, lagi besar ketumpatan. Okey, katakan sekarang ni saya bagi awak 2 objek. Okey. 2 objek. Okey. Objek ni, 2 ni, dia sama saiz tau. Bila saiz dia sama, maksudnya isi padu dia akan sama. Okey. Objek yang bersaiz sama, isi padunya adalah sama. Okey. Tapi walaupun saiznya sama, tidak bermaksud jisimnya akan jadi sama. Okey. Awak tengok kat sini. Yang pertama ni adalah satu bola plastisin. Yang ini adalah satu lagi bola pingpong. Sama saiz, sama isi padu, tetapi berbeza jisim. Pada pendapat awak, siapa jisimnya lebih? Plastisin, pingpong? Nombor 1. Jisim lebih? Jawapannya ialah plastisin. Okey. Sebenarnya plastisin ni jisim dia ialah 10 gram. Bola pingpong ni dia punya jisim adalah 1 gram sahaja. Okey. Sekarang kita buat Yang pertama plastisin. Yang kedua bola pipi tu bola pingpong. Okey, plastisin dengan bola pingpong. Baik, plastisin tadi dia punya jisim, jisim dia ialah 9 gram. Okey, jisim dia 9 gram. Okey, bola pingpong pula jisim dia cuma 1 gram. Okey, 1 gram. Okey, sekarang ni kita tengok isi padu. Okey, isi padu saya kata dulu isi padu dia sama. Okey. Plastisin tadi isi padu dia adalah 2 cm padu. Okey. Saya tulis kat sini. Isi padu 2 cm padu. Manakala bola pingpong pula isi padu dia sama
juga 2 cm padu. Okey, 2 cm padu. Sama je isi padu dia sekarang ni. Okey, sekarang 9 bahagi 2 dapat berapa anak-anak? 9 bahagi 2 dapat berapa? 4,4 apa? 5 gram per sentimeter padu. Okey. Bola pingpong pula 1 bahagi 2 dapat berapa? Berapa 1 bahagi 2? 0,5 gram per sentimeter padu. Dapat? Baik, sekarang ini siapakah ketumpatannya lebih? Plastisin ataupun bola pingpong? Jawapan dia? Pandai, plastisin. Okey, jadi plastisin ketumpatan dia lebih. Bola pingpong kurang tumpat. Okey, jadi kita balik kat sini. Bahan lebih tumpat akan tenggelam, bahan kurang tumpat akan terapung. Baik, kita cuba buktikan. Betul ke? Jadi kalau ikut sini, plastisin dia lebih tumpat, dia akan tenggelam. Bola pingpong kurang tumpat akan terapung. Kita tengok. Kita tengok. Sekarang saya masukkan plastisin. Nampak? Terapung? Tenggelam? Tenggelam. Okey. Sekarang saya masukkan bola pingpong. Berjaya tak kita? Terbukti tak ni? Terbukti. Jadi benda objek yang lebih tumpat tenggelam, objek yang kurang tumpat akan terapung. Okey. Jadinya walaupun objek itu, dua objek yang mempunyai isi padu sama tetapi berbeza jisim akan menyebabkan ketumpatannya berbeza. Dan jika jisimnya besar, lebih besar, ketumpatan akan jadi lebih besar. Bila jisimnya kecil, ketumpatan akan menjadi lebih kecil. Alright, sekarang kita buat isi padu pula. Isi padu, tengok. Lagi besar isi padu, lagi kecil ketumpatan. Kat sini saya ada dua objek pula. Dua-dua plastisin. Dua-dua plastisin. Dan dua-dua plastisin ini sebenarnya jisimnya sama. Jisimnya sama. Dua-dua jisimnya sama. Berapa gram jisim dia? Sebenarnya jisim dia adalah 5 gram. Dua-duanya berjisim 5 gram. 5 gram. Tapi kalau kita tengok isi padu, isi padu dia berbeza. Sekarang kita cuba tengok ya. Jadi kita ada dua. Yang pertama, plastisin segi 4. Betul tak? Plastisin segi 4. Plastisin segi 4. Yang kedua, kita ada apa? Kita ada plastisin bot. Bot lah, macam tu lah. Macam tu lah. Bot. Saya pun tak pandai nak lukis. Ni bot lah bot. Bot. Macam bentuk bot, macam bentuk perahu So, kita ada dua plastisin yang sama jisim tapi berbeza isi padu. Baik. Kedua-duanya saya kata jisim berapa tadi dua-dua saya kata? Jisim kedua-duanya adalah 5 gram. Jisim 5 gram. Saya dah timbang tadi sama. Sikit sama. Isi padu berbeza. Isi padu berbeza. Bila kecil, bila objek tu kecil begini, isi padu dia lebih kecil. Bila kita bentukkan bentuk kapal gini, dia lebih besar, isi padu lebih besar. Yang ini, yang ini kecil ni, sebenarnya isi padunya hanyalah 2 cm padu. Hanyalah 2 cm padu. Kecil je. Tadi saya dah ukur lah. Saya buatlah panjang, darab lebar, darab tinggi. Saya dah ukur. So 2 cm padu je. Yang ini, dia saya dah bentukkan macam ni. Isi padu dia lebih besar. Berapa isi padu dia? Isi padu dia tadi 6 cm padu. 6 cm padu. Sekarang kita ikut formula. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. 5 bahagi 2 dapat berapa? Dapat
2.5 gram per sentimeter padu. Okey, 2.5 gram per sentimeter padu. Okey, manakala plastisin yang kita buat bentuk bot, bentuk kapal tu 5/6, yang ini dapat lebih kurang 0.8 lah. Lebih kurang. Okey, lebih kurang 0.8 gram per sentimeter padu. Jadinya kita boleh nampak kat sini, bila objek yang berjisim sama tapi isi padu berbeza, dia akan menyebabkan ketumpatan menjadi berbeza. Okey, jadi bila jisim sama, okey, isi padu kecil, ketumpatan akan menjadi besar. Bila isi padu besar, ketumpatan akan menjadi kecil. Jadi awak nampak kat sini terbalik tau. Bila jisim besar, jisim besar, kat sini kita banding jisim kan. Jisim besar, ketumpatan besar. Jisim kecil, ketumpatan kecil. Okey. Tapi isi padu dia terbalik. Bila isi padu kecil, ketumpatan jadi besar. Bila isi padu besar, ketumpatan jadi kecil. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Jadi sekarang daripada sini kita tengok. Bahan yang lebih tumpat akan tenggelam, bahan yang kurang tumpat akan terapung. Jadi pendapat awak, plastisin segi 4 dengan plastisin bentuk bot, siapa akan tenggelam, siapa akan terapung? Siapa? Jadi kita nampak kat sini, plastisin bentuk segi 4 akan tenggelam, plastisin bentuk bot akan terapung. Kita nak buktikan tak? Mari kita buktikan. Betul ke? Tadi kita dah buktikan ya. Sekarang kita buat pula. Okey. Sekarang ni plastisin bentuk segi 4. Tenggelam. Okey, tenggelam sebab dia lebih tumpat. Ni plastisin bentuk bot. Terapung. Nampak? Nampak? Sebab ketumpatan dia kecil. Jadi terbukti. Okey, terbukti. Okey. Jadi inilah cara kita membuat pembuktian dalam sains. Kita belajar teori, kita buat, kita buktikan. Kalau tak terbukti, maknanya bukan sains. Okey? Jadi inilah dia. Okey? Jadi nota awak tadi awak dah sampai nombor 4. Sekarang awak salin nombor 5, ini nombor 6 ini. Okey? Okey. Oleh kerana itu sahaja kita nak belajar, habis dah bab ketumpatan. Sekarang kita akan buat sedikit latihan. Okey, nota kita pun sikit je ni. Ni je sikit. Sikit je. Okey? Tapi latihan kita banyak sikit. Okey? Banyak sikit. Taklah banyak sangat. Banyak sikit. Okey? Sebab bab ketumpatan ni adalah bab yang sangat penting. Okey. Jadi awak akan buat latihan muka surat berapa tahu anak-anak? Buku SPS, muka surat 16, muka surat 17, muka surat 18, muka surat 19, muka surat 20. Sebab sebenarnya kita pun hampir menghabiskan bab 1. Dia nak habis dah bab 1 sikit je. Jadi macam saya sebut tadi, muka surat 15 sampai muka surat 20. Baik, ada sedikit maklumat saya akan berikan dalam WhatsApp. Okey, dalam WhatsApp, dalam grup kita, saya akan berikan sedikit maklumat untuk awak menjawab soalan di muka surat 16 dan muka surat 20. Minta maaf 16 dan 17. Saya akan kongsi maklumat itu dalam grup WhatsApp. Jadi siapa yang tengok video dia tahu apa nak guna. Okey, siapa yang tak tengok video dia tak tahu macam mana nak guna. Okey, itu sahaja yang kita nak belajar. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa masukkan nama awak dalam ruangan komen bersama kelas. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama-sama saya ni ada dua plastisin, okey, dua plastisin yang mempunyai jisim yang sama tetapi bentuk berbeza. Jadi bentuk berbeza akan menyebabkan isi padunya berbeza walaupun jisimnya sama. Jadi anak saya akan masukkan yang pertama. Kita tengok apa jadi. Kalau awak tengok yang pertama tu dia tenggelam. Tengok yang kedua. Yang ini anak saya dah buatkan dia bentuk kapal macam kapal, macam bot macam tu.
Okey, kalau awak tengok bentuk yang kedua itu terapung. Baik, saya akan angkat, awak akan lihat ya. Okey, anak saya dah angkat. Okey, awak dapat lihat kat situ, satu tenggelam, satu terapung.